Masak apa tak jadi hari ni? Suami, masak apa hari ni? Ini adalah dua Facebook group yang keahlian dia bertambah dengan sangat dastrik. Lagi-lagi masak apa tak jadi hari ni. Dia grow daripada cuma beberapa ribu ahli kepada sekarang 1.8 juta ahli. Dan 1 juta ahli pertama hanya dapat dalam masa seminggu sahaja. So apa yang membuatkan kedua-dua grup ini mendapat sambutan yang luar biasa? Orang berkongsi resepi-resepi yang tak jadi di satu grup lagi. Satu grup lagi suami-suami, lelaki-lelaki tak sabar-sabar berkongsi masakan mereka. Dan apakah lesson, apakah pengajaran untuk pemilik bisnes? Sebab ini sangat-sangat penting. Ini berkaitan sesuatu yang saya dapati memang kalau bisnes ambil perhatian kepada benda ni, anda akan dapat loyal customer. Anda akan dapat pembeli-pembeli setia. Jika anda faham satu poin ni yang saya dapati melalui kedua-dua Facebook group ini. Okay, so kali ni kita nak berkongsi, kita nak bincangkan tentang dua FB group. Satu adalah makan apa tak jadi hari ni, dan satu lagi adalah suami masak apa hari ni. Something yang menarik yang saya tengok dalam dua group ni. Okay, kita pergi ke group yang pertama. Masak apa tak jadi hari ni. So group ni grow daripada beberapa ribu orang hingga 1 juta orang dalam tempoh seminggu sahaja. Sampaikan Perdana Menteri mention dalam speech formal dia tentang group ini. Kalau masakan tak jadi pun tak apa. Boleh post dalam grup Facebook, masak apa tak jadi hari ini. Tak berapalah. Dan orang yang paling menarik sekali, orang tak sabar-sabar nak berkongsi masakan yang tak jadi kat dalam grup tu. Malah ada yang curi gambar orang kat Twitter, ambil gambar di Google dan post di situ. Apa yang menyebabkan orang, manusia biasa, buat benda-benda macam ni? Kita tengok pula grup yang kedua. Suami masak apa hari ni pula? Okay, mungkin sebab kecewa dalam grup pertama, mungkin tak dapat sambutan. Pergi ke grup yang kedua. Suami masak apa tak jadi. Ada 140,000 atau 170,000 ahli dalam grup tersebut, di mana suami-suami ni tak sabar-sabar nak show apa yang dia masak hari ni, macam mana dia masak. Ada yang bagi tips memasak, ada yang just as simple as goreng nugget, goreng pisang, ataupun goreng nasi goreng yang biasa. Tapi mereka tak sabar-sabar nak berkongsi masakan mereka dalam kedua-dua grup ni. So ada satu poin yang sangat-sangat penting yang kita boleh belajar sebagai pemilik bisnes untuk membangunkan bisnes kita yang menguntungkan. So apakah yang menyebabkan mereka post semua benda ni? So saya kaji balik daripada buku yang saya dah baca. Saya rasa lebih kurang 11 kali saya baca buku ni, How to Win Friends and Influence People. So dalam buku ni ada satu prinsipal yang sangat-sangat penting untuk semua pemilik bisnes tahu, iaitu anda boleh tengok dekat chapter nombor 2. Apakah keinginan paling dalam yang ada dalam diri manusia? Adalah perasaan untuk orang rasa dia penting. Perasaan diri, merasakan diri ini orang yang penting di dunia ni. Sebab ramai orang tak dapat rasa kepentingan dia dekat hidup kat dunia ni. Post tak banyak like, post dekat Instagram tak ada sambutan. Lepas tu masak pun tak jadi. Nak post dekat grup masak jadi tak boleh. Suami pula sebelum ni segan nak masak, takut tak jadi. Tapi ada platform yang dia boleh post dan orang akan communicate. Orang rasa tak apa bro, boleh try lagi sekali. Dekat masak apa tak jadi, orang make fun of it, orang bagi ikon gelak. Tak apa kak, biasa jadi macam ni. So dari situ mereka dapat rasa diri mereka ni penting. Sebab apa? The deepest desire in human psychology, in human emotion is the desire to feel important. Bahasa Melayu dia, perasaan yang paling orang nak rasa adalah rasa diri itu penting. Ini adalah sebab juga kenapa orang buat rambut berbeza daripada orang lain. Sebab dia nak orang tengok dia. Kenapa ada orang pakai pakaian yang berbeza daripada orang lain? Sebab dia nak orang rasa dia penting. So itulah yang diberi oleh social media. Social media dia bagi like, bagi komen. So benda tu menunjukkan kepentingan. Dan dua platform ni, iaitu Masak Apa Tak Jadi dan Suami Masak Apa Tak Jadi, memberi kepentingan ini kepada mereka, mengisi ruang kosong ni dalam diri mereka, menyebabkan mereka rasa dia penting. So ini one thing yang anda boleh praktikkan dalam bisnes. Kalau anda boleh buat orang rasa penting, insya-Allah dia takkan pergi ke mana-mana, dia akan stay dengan anda. Apa key takeaway dari sini? Apa kunci yang anda boleh dapat sini adalah sentiasa buat orang sekeliling kita, terutama kita punya pelanggan, kita punya tim, ahli dalam tim kita, rasa diri dia penting. Macam mana nak buat orang rasa penting? Okay, antaranya adalah dengan mendengar feedback mereka, meminta pendapat mereka,
So benda ni jangan lepaskan. Mendengar, minta pendapat dan cuba penuhi keperluan mereka seboleh-boleh lah. Janganlah kalau kita memang dah tak buat baju colour tu dan kita nak buat sehelai tu untuk dia, tapi cuba sebaiknya sekurang-kurangnya mendengar. So dari situ anda akan dapat membina bisnes, membina pelanggan-pelanggan yang setia. Kerana apa? Kerana kita membuatkan mereka rasa diri dia penting. Boleh jadi produk kita tak begitu menarik, mungkin packaging kita biasa-biasa, tapi kita sentiasa mendengar pelanggan kita. Dan anda boleh praktikkan ni dalam bisnes anda. Dan disebabkan itu juga company-company, syarikat-syarikat besar banyak sekarang ni fokus kepada customer service punya department. Okay, sebab apa? Mereka nak mendengar lebih banyak. Dan ini boleh dipraktikkan. Walaupun bisnes kita kecil, kita sebagai owner sendiri boleh mendengar, bina culture mendengar feedback daripada pelanggan, mendengar feedback daripada team kita, dan culture tersebut boleh ditransfer kepada team customer service, team sales, team marketing. Apa lagi yang anda boleh dapat key takeaway di sini adalah mendengar feedback daripada mereka, mendengar feedback daripada customer, mendengar feedback daripada pembeli, dan gunakan feedback tersebut untuk dijadikan bahan marketing. Dari situ anda boleh tahu apa sebenarnya yang menyebabkan orang membeli produk, apa yang menyebabkan orang setia membeli daripada kita berkali-kali. So itulah yang saya dapat simpulkan daripada apa yang saya belajar daripada dua grup paling besar ni, iaitu masak apa tak jadi hari ni dan suami masak apa hari ni. So saya juga harap anda belajar sesuatu. So selepas habis video ni, tanya kepada diri anda, apakah yang bisnes saya dan apakah yang saya buat untuk membuatkan pelanggan saya rasa mereka sangat penting bagi bisnes kami, sangat penting bagi perniagaan kami, sangat penting untuk tim kami. Baik, so insyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya dengan tips-tips yang baru. So saya harap anda belajar sesuatu. Komen dekat bawah apa yang anda belajar dan jangan lupa subscribe channel ni.